Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang isu konsert Siti Nurhaliza yang kita tahu bahawa tak berapa lama daripada itu akan berlakunya sambutan bulan Ramadan. Lalu ada satu cadangan daripada Mufti Pulau Pinang terhadap isu ini dan dicadangkan supaya ia ditangguhkan. Apa yang berlaku? Jom kita tonton sama-sama. Di dalam akhbar Sinar disebutkan Mufti nasihat Siti Nurhaliza tunda tarikh konsert menjelang Ramadan. Penyanyi tersohor negara Datuk Seri Siti Nurhaliza dinasihatkan agar menunda konsert sebuah epitomi Saya Siti Nurhaliza yang dijadualkan berlangsung pada Mac ini kepada satu tarikh lain. Dalam satu saranan, Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata, mengadakan aktiviti hiburan menjelang bulan Ramadan seolah-olah melalaikan umat Islam daripada mengingati Allah. Bagaimanapun, Wan Salim akui bahawa beliau tidak mendapat informasi penuh berkenaan konsert penyanyi nombor satu negara itu. Maaf, saya tak dapat komen sebab tak dapat liputan sepenuhnya tentang konsert berkenaan. Cuma komen saya adalah tidak elok mengadakan konsert di ambang bulan Ramadan. Sepatutnya umat Islam membuat persiapan rohani untuk menyambut ketibaan bulan yang mulia ini dengan membanyakkan zikir, membaca Al-Quran, puasa sunat, sedekah dan sebagainya. Jelasnya dalam satu balasan mesej kepada Astro Awani. Tambahnya lagi, perkara yang bertentangan dengan itu adalah bercanggah dengan galakkan kepada umat Islam supaya beramai-ramai memenuhi masjid dan surau untuk mengerjakan ibadat seperti solat berjemaah, mengikuti program ceramah, tazkirah dan sebagainya. Datuk Seri Nurhaliza sepatutnya mengelakkan kontroversi yang mungkin akan berbangkit susulan konsert yang dirancangnya pada waktu yang tidak sesuai. Pada pandangan saya, beliau masih ada masa untuk mengubah tarikh ini. Eloklah konsert tersebut ditunda ke tarikh lain, umpamanya selepas Hari Raya Aidilfitri nanti. Kata Wan Salim lagi, konsert Siti dijadualkan berlangsung di Aziata Arena Bukit Jalil pada 9 Mac dan bulan puasa pada tahun ini dijangka jatuh pada 12 Mac 2024. Siti sebelum ini menyatakan konsert berkenaan sepatutnya berlangsung pada Julai 2023 tetapi terpaksa ditangguhkan sebaik mendapat tarikh baru daripada Perbadanan Stadium Malaysia dan Aziata pada 9 Mac ini. Itu kenyataan akhbar yang telah direkodkan oleh Sinar Harian. Apabila berlaku isu ini, apabila ada cadangan daripada Mufti yang saya kira cadangan ini tidaklah terlalu melampau kerana tujuannya bukanlah untuk menghalang Siti Nurhaliza daripada buat konsert tetapi hanyalah cadangan daripada Mufti disebabkan tarikh itu sangat menghampiri bulan Ramadan. Itu saja. Pada pandangan Mufti, ia sepatutnya dilewatkan sedikit ataupun buat waktu lain lah. Jadi nak buat konsert tak ada masalah, no issue, tak ada isu agama dalam bab ini tetapi dilewatkan sedikit disebabkan waktu orang nak buat persiapan untuk bulan Ramadan. Tetapi hal ini dijawab pula oleh pihak Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza teruskan konsert mega demi Palestin. Ini daripada akhbar Malaysia Kini. Konsert mega Siti Nurhaliza tetap akan dilangsungkan pada 9 Mac ini meskipun terdapat agamawan yang menggesa agar ia ditangguhkan bagi menghormati kedatangan Ramadan. Menegaskan tak menghormati teguran Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad Nur, Siti Nurhaliza berpendapat konsert sebuah epitomi Saya Siti Nurhaliza itu terpaksa diteruskan kerana penganjurannya bukan berdasarkan kepentingan perniagaan dan keuntungan. Katanya Yayasan Nur Jiwa selaku penganjur menginsafi pandangan Wan Salim dan berpelapang dada menerima teguran itu. Objektif utama penganjuran konsert membuatkan kami mencapai keputusan secara konsensus untuk meneruskannya. Yayasan Nur Jiwa ialah badan amal yang ditubuhkan sejak 2006. Konsert sebuah epitomi Saya Siti Nurhaliza adalah untuk mengutip dana bagi menampung 5 kluster kerja seperti kebajikan, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan dan bantuan khas Palestin. Katanya dalam kenyataan bersama suami yang juga pengasas Yayasan Nur Jiwa, Khalid Muhammad Jiwa hari ini. Menurut penyanyi, kesilapanku, keegoanmu itu berkata, memang menjadi keutamaan Yayasan Nur Jiwa meneruskan kerja-kerja kebajikan yang sudah mereka jalankan selama ini. Malah kata Siti Nurhaliza, semua hasil kutipan tiket daripada konsert berkenaan akan disalurkan sepenuhnya kepada 5 kluster terbabit. Selain itu, kata Siti Nurhaliza, pihaknya juga perlu mengambil kira beberapa faktor seperti lokasi dan kesukaran mendapatkan tarikh tempahan lain sekiranya acara itu ditunda. Kami di Yayasan Nur Jiwa diberitahu oleh Perbadanan Stadium Nasional bahawa 9 Mac sahaja tarikh kosong yang ada untuk sepanjang 2024 yang boleh ditawarkan kepada kami. Siti Nurhaliza berkata pihaknya gusar sekiranya penundaan dibuat, maka dana yang sepatutnya disalurkan akan terganggu dan menjejaskan penerima terutamanya mangsa perang di Palestin. Katanya penganjuran konsert itu jelas untuk berkongsi rezeki dan diyakini dapat mengurangkan beban penderitaan golongan terbabit. Pada masa sama, Yayasan Nur Jiwa akan meneruskan
melakukan kerja-kerja kebajikan lain seperti setiap kali kehadiran Ramadan dan Syawal dengan menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Inilah matlamat yang kami ingin lakukan, memandangkan selepas konsert Ramadan dan Syawal adalah bulan aktif bagi aktiviti amal yang telah kami lakukan sebelum ini. Komitmen kami kepada mangsa-mangsa perang di Palestin perlu diteruskan sejak kami memulakannya pada Oktober lalu. Terlewat sehari dua saja boleh mengundang malapetaka lain buat mereka. Jadi daripada kenyataan Siti Nurhaliza, kita tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah bersifat kebajikan. Apatah lagi, nyanyian dan hiburan ini tidaklah bercanggah dengan agama selagi mana ia masih lagi bertepatan dengan etika-etika moral di dalam agama Islam. Tak ada masalah. Apatah lagi kalau kita tengok Siti Nurhaliza punya konsert, tidaklah seperti konsert-konsert yang lain. Seterusnya, kenyataan daripada Siti Nurhaliza itu mendapat respon daripada Datuk Mufti sendiri. Konsert Siti Nurhaliza setegur ikhlas terserah kepada penganjur. Georgetown, saya menegur secara ikhlas demi kebaikan umat Islam, bukan untuk mencari populariti atau apa-apa kepentingan diri, kata Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor. Beliau berkata demikian susulan kenyataannya sebelum ini terhadap isu penganjuran konsert Epitomi Saya Siti Nurhaliza yang dirancang akan diadakan di Aziata Arena Bukit Jalil pada Mac depan. Menurutnya, beliau hanya memberi pandangan peribadi sahaja berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh, bukan sekadar ingin mencapai kepentingan segera, tetapi mengambil kira juga kesan konsert itu ke atas umat Islam di sudut rohani. Saya ingin mengingatkan semua pihak bahawa pandangan peribadi seorang mufti tidak mengikat mana-mana individu Muslim atau bukan Muslim. Ini adalah kerana mufti bukanlah seorang yang maksum atau terpelihara daripada kesalahan. Pandangan mufti bukan seperti ayat Al-Quran atau hadis sahih yang tidak boleh dibantah oleh mana-mana penganut agama Islam. Katanya ketika dihubungi sinar harian di sini pada Ahad. Dalam pada itu, Wan Salim turut berterima kasih kepada pihak Yayasan Nur Jiwa kerana sudi memberi penjelasan yang terperinci tentang tujuan penganjuran konsert tersebut, iaitu mengutip dana untuk menampung beberapa kluster kerja kebajikan termasuk bantuan khas kepada rakyat Palestin yang sedang menghadapi kesesaran hidup akibat serangan ganas penjajah Israel. Perlu saya menarik perhatian pihak Yayasan Nur Jiwa dan masyarakat awam bahawa saya tidak sama sekali mempertikaikan tentang niat atau tujuan di balik penganjuran konsert tersebut. Saya akui bahawa ia dianjurkan dengan niat yang murni dan ikhlas, tetapi isu sebenarnya yang menjadi fokus saya terhadap konsert berkenaan ialah tarikh yang tidak sesuai kerana terlalu hampir dengan bulan Ramadan. Beliau berpandangan mengadakan konsert pada hari-hari menghampiri bulan Ramadan adalah melalaikan umat Islam daripada menumpu perhatian kepada aspek pembangunan rohani. Tegasnya, sepatutnya dalam waktu sedemikian, umat Islam digalakkan untuk membuat persiapan rohani secukupnya bagi menyambut kedatangan bulan yang mulia tersebut. Terserah kepada pihak bersangkutan dan orang ramai sama ada mahu menerima pandangan yang diberikan atau menolaknya berdasarkan pertimbangan masing-masing. Saya menegur secara ikhlas demi kebaikan umat Islam, bukan untuk mencari populariti. Cuma perlu diketahui bahawa sesuatu amalan dan atau tindakan seorang Muslim dinilai di sisi Allah SWT berdasarkan niatnya ikhlas daripada punya dan betul pula caranya mengikut syariat. Ini bermaksud tidak memadai melakukan sesuatu hanya dengan niat yang baik dan ikhlas sahaja, tetapi caranya juga mestilah sesuai dengan hukum syariat, tambahnya. Sementara itu, Mufti Pulau Pinang itu turut menerangkan pendiriannya yang amat berlapang dada tentang hiburan dan aktiviti seni umumnya. Bagi saya, agama Islam sebagai cara hidup yang selari dan seraksi dengan keadaan semula jadi manusia, fitrah. Tidak mungkin menentang hiburan dan kesenian yang bersih, al-funun al-bari'ah, asalkan ia tidak mendorong kepada maksiat dan tidak melalaikan daripada kewajipan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Inilah pendirian saya yang konsisten, walaupun saya tahu ada sebahagian ulama yang berpandangan bahawa hukum nyanyian dan muzik adalah haram serta berdosa, katanya. Jadi kenyataan mufti memang sangat best, memang sangat jelas, iaitu tak ada masalah dengan konsert-konsert yang ada hari ini, melainkan ia disangkut dengan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada maksiat yang kita sebagai orang Muslim mengetahuinya. Apatah lagi lagu-lagu yang bersifat nasihat dan kebaikan yang ada juga dalam beberapa senarai lagu-lagu yang dibawa oleh Siti Nurhaliza. Ia bagus untuk menjadi pengajaran juga. Jadi sahabat-sahabat, perkara ini cukup menarik, cukup bagus untuk kita hadam. Yang saya sangat puji mufti kita Datuk Seri Dr. Wan Salim, disebabkan beliau adalah seorang yang sangat terbuka pemikirannya, walaupun umurnya sudah begitu senior, tetapi daripada sudut pemikirannya sangat-sangat terbuka. Bab hiburan ni dia tak ada masalah, dia tak kata haram pun, tetapi daripada sudut bagaimana ia dilaksanakan, dan mungkin itu yang dia nasihatkan. Kalau mungkin awak kata waktu tu lah yang paling sesuai, silakan, tak ada masalah. Mufti tak ada masalah dalam bab ini. Isunya hanyalah cadangan dan pandangan saja. Ia bukanlah keputusan yang wajib untuk anda ikuti. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, selain kita tahu isu-isu seperti ini, kita juga perlu upgrade ilmu-ilmu yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, saya ada buat satu combo untuk buku 9 buah. Saya cadangkan anda untuk dapatkan 9 buah buku ini kerana ia dapat memberikan manfaat upgrade ilmu kepada kita. Takkan kita nak duduk pada satu fasa sahaja di dalam pendidikan agama Islam.
Islam kita. 9 buku berkenaan ialah yang pertama Asas Ilmu Hadis yang menjadi tulisan saya sendiri yang sesuai untuk beginner untuk mengetahui tentang asas-asas di dalam memahami hadis Nabi SAW. 267 doa-doa dan zikir yang telah dikenal pasti yang memang sabit daripada Nabi SAW. Ia dapat memudahkan kita beramal dengan amal yang sahih. Kemudian buku Solat Musafir yang merupakan persoalan-persoalan biasa daripada kalangan orang awam yang nampak macam rumit padahal ia sangat mahu dimudahkan oleh agama kita. Buku Romantis Mengapa Muhammad Begitu Cinta Kerana Khadijah, tulisan saya beberapa tahun lepas. Buku Sifat Salat Nabi yang disemak terus oleh Dr. Rozami Ramli. Buku Inilah Islam yang semestinya difahami yang pernah dicadangkan oleh Dr. Mazhar pada satu ketika dahulu. Panduan solat wanita untuk anak-anak kita, isteri kita dan juga followers saya yang perempuan untuk memperbaiki solat kita. Semoga ia lebih tepat berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian Al-Wafi Syarah Hadis 40 yang merupakan penulisan Imam Nawawi yang disyarahkan oleh Dr. Musafir Ali Al-Bugha. Daripada sudut asas, inilah buku yang perlu kita khatam. Dan satu lagi ialah buku Kisah-Kisah Aneh Ketika Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, 9 buah buku ini berharga RM236 tapi RM36 tak payah bayar lah. Saya belanja. Awak bayar RM200 saja untuk dapatkan 9 buah buku ini. Dan bukan sekadar itu, saya akan bagi special stiker kepada anda daripada Syihabuddin Ahmad dan saya akan bagi 10 penanda buku khas untuk anda. Bukan sekadar itu saja, untuk persediaan Ramadan seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Mufti, saya nak bagi kepada 100 orang yang awal dapatkan combo ini untuk bagi kepada anak-anak mereka satu buku aktiviti yang menyeronokkan anak-anak milenial 10 hingga 12 tahun 30 Ramadan. Sepanjang 30 Ramadan dia boleh buat aktiviti-aktiviti yang ada di dalam buku ini. Sangat-sangat bagus, full color. Bagus untuk anak anda, saiz lebih kurang A4. Ini percuma saja untuk combo upgrade ilmu. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.